bukan senang nak buat lawak. Kalau dia ori bukan diciplak. Jangan dengar berapa orang sorak, tengok apa mesej yang dia orang bawa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Arsad. Hari ini kita ada dua tamu yang istimewa untuk satu topik yang sangat istimewa. InsyaAllah. Ini adalah sembang sokok tinggi, bukan sembang kosong, tapi berisi. Hidup kita ni memang sentiasa dipengaruhi. Even sejak kita lahir, kita dipengaruhi oleh orang terdekat kita, ibu bapa kita. Betul. Bila kita membesar, kita kalau sebelum zaman media sosial, kita sempat satu petak di ruang tamu, iaitu TV dan juga radio. Kita dipengaruhi oleh artis-artis. Dan sekarang ni bila zaman meletus ni media sosial, lebih mudah untuk sesiapa menjadi influencer. Dan influencer semakin banyak ragamnya. Untuk episod ni kita datangkan dua influencer yang sebenarnya pada awal mendapat task ni saya tak tahu macam mana nak diharmonikan, sebab datangnya daripada background yang jauh lah, berbeza. Of course Abang Syahrizal Ahmad ataupun dipanggil sebagai Abun. Living legend kita dalam orang cakap pentas ataupun kita punya industri lah, industri seni kita. Masya-Allah. Dan seterusnya kita ada Rahmat Ihsan Muhammad Sofian, saya. Dan lebih dikenali dengan dua huruf di hadapan itu. Wah. Datang daripada background reality dakwah. Betul. Pada tahun 2013, betul? Betul. Follow Dah study. Sebab Google. Okey. Kita terus pada Abang Abun Ahmad. Cuba bagi yang tak mengenali, mungkin kita tahu, mungkin generasi baru mungkin kurang lah. Tapi Abang Abun ni kalau macam saya sendiri, Rahmat sendiri, suaranya tu ikonik. Betul. Iklan dia apa yang kita tak ingat. Betul. Iklan kicap tu dengan iklan of course Easy Korban juga. Betul. Sungguh ikonik. Dan kalau dulu tu artis lah, sekarang ni orang panggil celebrity. Sekarang orang panggil influencer. So apa jurangnya sekarang? Yang dulu tu nak jadi selebriti tu macam mana? Sekarang ni Abang Abun dah berada di kedua-dua zaman tu, kalau kita kata zaman lah. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sebenarnya soalan ni dah banyak kali dah orang tanya. Banyak lah. Bukan dalam kata sembang-sembang sokok tinggi tapi berisi. Sembang-sembang kedai kopi tapi tak ada apa-apa lagi. Pun ada juga. Banyak juga tanya. Banyak juga tanya. Tapi bagi saya lah, saya berkesempatan lah dipanjangkan umur, dapat duduk dalam situasi dan zaman yang berbeza-beza. Kalau zaman saya dulu, zaman TV hitam putih, memang tidak ada pilihan. Suka tak suka, TV 1, TV 2. Hitam putih bang Hitam putih. Orang tak tahulah kalau abang masuk tu abang hitam ke putih, orang tak tahu. Bagi saya lah, kalau apa yang dah berlakon dalam TV, dah berlakon dekat filem, kita jarang dapat bertemu dengan orangnya tu di luar. Jadi benda tu dijaga. Apabila dia kenakan bayaran untuk tengok dia, orang tak senang, tak lokek untuk keluarkan duit nak tengok arti pujaan dia, selebriti pujaan dia. Tapi sekarang ni selebriti bersepah lah. Sepah tak tunjuk Rahmat tadi. Jadi kita boleh jumpa dia di mana-mana. Kadang-kadang tengok tengah jual air tebu ada. Betul. Selebritinya. Kadang nama selebriti tapi tengah goreng chow kuetiau. Jadi terlampau lambakannya tu terlampau banyak. Betul. Apabila dah korang kata kuantitinya tu dah banyak, kualitinya dah tak ada lah. Bila saya menjak kaki di Dewan Bahasa Mustaka, guru yang pertama adalah teater. Ini tiket pertama saya untuk menjadi ke arah itu. Memang nak ke arah? Tak ada. Bukan. Sebenarnya itu adalah kerja saya. Di Dewan Bahasa, saya duduk di bahagian bahagian terjemahan buku. Jadi kalau kata hari ini kita buat pelancaran novel Salina, malamnya mesti ada pementasan Salina. Jadi kalau hari ini pelancaran novel Hari Terakhir Seorang Seniman, malam tu pementasan. Pementasan tu diambil di kalangan Dewan Bahasa. Jadi dia akan buka macam kata Tan Sri Johan Jaafar, Zakaria Arifin, Osman Haji Zainuddin, Disman, ataupun ramai lagi lah yang Anwar Ridwan, ramai yang kata panglima bahasa hebat-hebat. Dia akan buat buku Samad Said Sungai Mengalir Lesu. Malamnya tu Sungai Mengalir Lesu lah. Jadi penonton dapat dua versi, satu daripada bacaan, satu daripada pementasan.
bacaan lagi halus. Ya, betul. Jadi siapa yang nak tengok pementasan kena baca dia punya novel dulu. Betul. Sebab dalam novel dia akan tulis rambutnya terjuntai apabila ditiup angin berbuai-buai. Cuba lakonkan rambut tu macam tu. Susah. Nak tunjukkan gitu kan. Tapi dalam tulisan boleh. Tapi dalam lakonan tak boleh nak dilakonkan. Lagi halus tulisan. Jadi bila dapat dua-dua tu, dia akan lagi dapat orang kata lebih jelas. Okey. Apabila kita dah masuk dalam tu, asasnya dah ada dah. Okay? 79, 79, 80, 87, 88. Barulah 85 baru saya masuk dalam TV. Sebab apabila pengarah tengok saya dalam cerita Hari-Hari Tak Seorang Seniman, dia nak karakter itu untuk dibawa ke drama Api Mai-Mai Tantu. Masa tu Kampung Sri Wangi. Nama dia. Nama dia. Sebelum Kampung Sri Wangi, SYY. Gitu. Rasa tak jumpa SYY. Tak jumpa. Kampung Sri Wangi? Saya pun tak jumpa tu. Tak jumpa. Maknanya dah 3 zaman tu. Kampung Sri Wangi, saya punya nama dah bertukar. Daripada Syarizan pergi ke Abun. Buat karakter tu Abun. Budak yang lurus bendul, yang bodoh-bodoh halang, yang berkawan, umur tua tapi berkawan dengan budak-budak. Umur ni dia jadi taiko gitu. Tapi karakter tu saya kena buat atas pentas, akhirnya saya dapat mudah lah. Dia nak karakter yang sama masuk dalam tu. Jadi bila kita dah berlakon dalam TV dengan asas lakonan teaternya, dengan syarat-syaratnya, dengan hukum hakam berlakonnya gitu gini, kita terus masuk. Okay. Bila kita masuk, kita terarah benda yang baik. Sebab TV satu-satunya adalah TV kerajaan. Tidak ada pilihan. Jadi bila dah ada yang itu, kita jadi orang kata benda yang baik aja. Background kita automatik akan terdidik dengan benda yang baik. Ini tak boleh, ini jangan buat, ini jangan sebut ini, jangan kata ini. Sekarang ni pada saya benda ni terlampau luas sangat sampai tidak terkawal. 1 bulan sampai berpuluh selebriti yang dilahirkan secara sengaja tak sengaja. Ada yang menjadi artis kun fayakun, jadilah. Betul. Jadi tidak terarah. Jadi dia pun kata rasa macam dia dalam TV sama, luar pun sama. Jadi sebenarnya kita ni ikon. Bila kita jadi ikon, kita letak kat situ, orang ramai pandang. Dan sebelum saya berlakon, saya minta juga pandangan daripada saya punya Ketua Bahagian Tamadun Islam. Kalau ingat dulu Tuan Haji Abdul Rahman Rukaini, cakap dengan dia macam mana gini. Artis ni dia bagus, boleh teruskan karya. Saya pun berlakon juga, saya ceramah. Ahli masjid saya orang tu orang yang sama, muka yang sama, orang yang datang orang baik, semua orang Islam. Tapi kalau berlakon yang baik tak baik, yang Islam tak Islam, semua tengok. Betul. Saya karya saya, tapi kalau dalam berlakon awak ceramah, si Tenggang buat dosa pada ibu dia, jadi batu. Kalau ceramah lain cara dia. Betul. Tapi kalau dalam visual lagi jelas. Betul. Buat baik dibalas baik. Buat jahat derhaka pada ibu, balasan dia ni. Tapi kalau macam kata Piu Rahmat boleh cakap tentang buat jahat pada ibu, balasan ini mungkin panjang. Dengan hadisnya, dengan Qurannya, dengan ini, akhirnya dapat balasan macam ni, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi kalau visual mudah. Kaya, lupa diri, seksa mak dia, balasan. Nampak? Saya kata begitu lah. Maka saya menjejakkan kaki sebagai selebriti. Sebab kita dah ada pegangan. Jadi setiap apa yang kita nak buat terbatas sebab kita akan sentiasa ingat. Aku ni jadi perhatian. Betul. Kalau saya kata, saya dah kahwin. Kan? Saya dah ada anak. Tiba-tiba saya ada makwa pula. Saya duduk minum macam gini. Orang lain kata, ni bukan isteri dia ni. Dan ada orang tak malu-malu tanya, Cik Abun, dia teman tanya, ini isteri ke? Saya kata, kenapa? Aku tanya, meja sana tak tanya ke? Sebab saya peminat Cik Abang, Cik Abun. Saya kata, aku tak boleh sebarang-sebarang ni. Nak buat sorok-sorok lah. Pandai makan, pandai simpan lah. Jadi kita kena berlakon. Kena pandai berlakon. Tunjukkan yang orang kata follower kita tu benda yang macam mana yang kita nak.
Kalau katalah kita ada pengangan, inilah aku sebenarnya. Dulu aku pakai tudung sebab aku disuruh. Walaupun aku tidak, peminat minta aku gini-gini. Sekarang aku nak jadi diri aku sebenarnya. Buka tudung. Tapi bagi dia betul. Bagi peminat pula tengok dalam pada pandangan lain, dia kata dia ni salah. Dia ni salah. Dan banyak dah yang komen-komen apa semua tu, dia kata benda ni dia anggap dia berkuasa atas diri dia. Sebenarnya dia ada follower dia yang belakang yang menentukan engkau nak jadi apa, engkau mesti macam ni, engkau mesti macam ini. Kita kena hormat juga. Tanpa dia kita tak ada. Betul. Bila kita kata career abang, antara orang cakap pertembungan, sebab abang dah kata dah orang cakap orang kata generasi old school dulu dan juga sekarang. Antara highlight dalam career abang adalah of course Maharaja Lawak, menjadi Maharaja Lawak dengan arwah Abang Os. Macam mana orang cakap kalau mungkin dulu tu career abang tu, bila dah masuk Maharaja Lawak tu dan sepentas dengan pelawak generasi baru tu, macam mana abang nampak macam tu? Sebenarnya saya jumpa dengan arwah Os ni kebetulan. Saya nak masuk solo, tapi sebab dia tidak ada partner, dia tarik diri. Tapi pengurus masa tu Astro minta saya terima Os sebab supaya ada orang legend kat situ. Sebab Os ni hebat, dia bintang filem. Jadi bila dia masuk Maharaja Lawak Mega, saya terpaksa kena terima walaupun kita tak pernah sepentas. Belum tak. Sebelum tu tak. Sebab bukan apa, dia ni terlampau tinggi. Dia filem star, kita drama. Tapi yang lain. Dia orang tengok berbayar. Kita tengok lesen TV radio je RM30 setahun. Suka tak suka kena tengok. Filem kalau dia tak bayar tak tengok. Dan dia punya lakonan, tidak ada artis yang kita nak pergi tengok cerita nama dia. Tajuk filem tu P.U. Rahman. Ada orang pergi tengok? Tapi kalau tajuk dia Mr. Oz, orang pergi tengok. Sebab apa? Dia boleh gamble dengan nama. Orang boleh pergi ke panggung, dia boleh tarik orang, keluarkan duit, beli tiket untuk tengok Mr. Oz. Jadi saya risaulah. Aku ni siapa? Jadi kita terima ada dia punya chemistry tu, boleh ngam. Pada masa tu kalau ikutkan kata old school tu, kita bawa cerita-cerita yang bapa ataupun ibu 10 anak boleh bela 10 anak belum tentu boleh bela 2 ibu dengan bapa. Daripada situ kita bertolak satu cerita jenaka. Sekarang tajuk merapu-rapu. Betul. Dia tidak berpegang pada apa skrip. Memang orang kata ikut dan dia. Ikut dan dia. Nak punchline sangat. Jadi kita bapak tori getah boleh hantar anak 10 ke universiti. Macam mana kita nak lawakkan? Kita tarik dia ke situ sebab ada nasihatnya yang kita nak bawa. Generasi muda saya tengok ceritanya jadi senang. Kadang-kadang dia dalam lakonan tu, tadi dalam masa latihan tak ada pun cakap. Gelak. Tak boleh tu. Mana kita dah membuka cerita kesilapan kita. Macam kami di Pemain-Pemain Tantu, walaupun kita silap, penonton tak tahu. Yang tahu kita saja. Kita di kalangan kita saja yang tahu. Tapi dia dah buka cerita. Kemudian dia ambil cerita-cerita yang macam kau menang kereta malam, patut kereta bagi 3 kat 3 lah. Cerita yang berlaku dalam kalangan kita ni penting untuk kita je. Penonton tak dapat apa pun nasihat. Tidak ada apa pun yang boleh dijadikan sebagai pegangan untuk. Sebab sedangkan dia diberi ruangan yang cukup besar di pentas TV, orang akan tengok. Suka tak suka, orang tengok dia. Jadi dia kena ambil peluang itu untuk menjadikan dia sebagai jariah bila dia dah tak ada. Jadi bila kita dah jadikan benda macam itu, kita kena cari penampilan yang ayat yang bagus, perkataan yang bagus, yang orang boleh ikut, yang orang boleh pegang, yang sampai bila-bila pun orang boleh kenang. Tapi kalau kita duk merapu-rapu lara macam itu, pada saya, kita rasa macam rugi sangat-sangat. Kalau ada pada ketika itu ada orang yang dah tumpu, tak tahu apa nak buat, nak bunuh diri rasanya, nak terjun apa semua, tu keluar satu jenaka yang agak-agak terpanggil juga dia dengar, sampai dia dah lupakan niat dia untuk yang tadi tu. Untuk benda dia dah gelak, dia dah suka. Hidup ni sebenarnya tak ada masalah pun. Dia je dengan dia ada masalah. Aku ada masalah. Jangan, semua orang ada masalah. Kalau tak ada masalah bukan orang.
dalam keadaan kita melawak apa, agaknya lah kalau kita boleh menarik orang tu daripada untuk meneruskan niat yang tak elok, pada saya tu pun jariah juga. Sekarang kalau saya perasan lah, maknanya generasi sekarang pelawak penghiburnya sekarang nampak cukuplah gelak tu. Maknanya gelak tu dah dia terhibur cukup. Macam mana? Sebenarnya orang kata ginilah, bukan senang nak buat lawak kalau dia ori bukan diciplak. Jangan dengar berapa orang sorak, tengok apa mesej yang dia orang bawa. Jadi kalau kata cukup gelak tu dah cukup, kadang-kadang gelak ni kita boleh pakai laughter tu, kita boleh pakai mesin, efeknya masuk. Kadang-kadang tadi kau tak ada, lepas tu kau ada. Kadang-kadang kita kata kat mana lawaknya, rupanya laughter tu ya. Dalam DJ radio, maaflah saya akan cakap, lepas tu saya ni tidak banyak diberi peluang untuk jadi juri, untuk jadi kat radio ke, kat TV ke, untuk dengan dia orang ni. Sebab saya banyak yang saya tengok tu bercanggah dengan dia orang. Pada dia orang, ini pun okey lah, ini pun boleh. Bagi saya tak boleh. Bila tak boleh tu, saya tak ada boleh peluang lah. Jadi kita nak kena boleh. Bila saya tak mau tu, saya kata saya ada pendirian saya. Kalau kita nak membodoh-bodohkan, nak menghodoh-hodohkan muka, nak kemik-kemikkan muka bagi orang gelak, pakai ni botak lah, apa jalan. Saya kata tu bukan. Aku nak pakai coat, pakai tie, aku stand up comedy orang gelak. Itu lebih bermaruah daripada aku nak mencacatkan diri aku, mengutuk fizikal kita, membodoh-bodoh, bawa muka kemik-kemik, beruk muka. Saya kata ni bukan lawak. Lawak sebenarnya bukan membodohkan diri sendiri, tapi ada cara dia. Tapi pada saya, apa yang kita nampak tu ada sebabnya. Tapi dia orang tak ada. Apa yang diarah itu yang dibuat. Ikutlah apa yang kehendak yang diobat. Maka orang yang sama tu je lah yang dapat diberi peluang. Macam kita ni banyak sangat jangan, tak boleh kan. Jadi kita bukan sekelompok dengan fahaman ideologi dia, maka kita ni akan menepi lah. Itu je. Pelan-pelan ke tepi lah orang tepi. Dahsyat tuan-tuan puan. Sebab abang tengah cakap benda yang sedang berlaku, realiti kan. Betul, sebab benda-benda ni adalah asas kan. Macam sama jugalah jadi pendakwah. Kalau kita hanya kejar apa yang orang suka, apa yang orang nak, itu yang Profesor Mahmuzudi sebut sebagai, Rahmat, kau jangan jadi penceramah pendakwah tukang masak. Maksud pendakwah tukang masak ni apa kena? Apa yang pelanggan nak, itu kau masak. Contoh, kau pergi jumpa perempuan, kau cerita pasal feminism. Kau tak nak cakap pasal apa suruhan Nabi pada perempuan. Sebab kau nak please, kau nak dia terima kau. Kau pergi jumpa ni pemimpin, kau cerita kehebatan pemimpin, tapi lupa nak nasihat dia orang pasal memandang rakyat. Jadi kau jadi pendakwah tukang masak. Jadi kita terlalu ikut apa yang orang nak. Kita terlalu ikut apa yang industri nak, sampai kita tak ada jati diri. Apa abang mau sebut tu adalah satu muhasabah besar untuk orang-orang yang duduk dalam industri seni, untuk ada prinsip dan juga jati diri. Masya Allah bang. Okay, jom kita flashback sekejap. Kita flashback pada tahun 2013. Pada ketika itu program reality. Tapi sebelum bercerita rumah adalah Imam Muda dulu. Imam Muda 2 musim, tak salah? 3 musim. Lepas tu baru yang saya difahamkan bercerita rumah ni adalah versi lebih ringan daripada Imam Muda. Betul. Okay, so pada tahun 2013 Rahmat baru usia 20 tahun masa tu. 20 tahun. Tak sampai 20 tahun lagi. Tak sampai lagi 20 tahun. Kenapa ke situ? Saya nak kait sikit pasal versi lebih ringan. Okay. Imam Muda menjadi isu yang sangat besar sampai Jerman, wartawan Perancis datang ke Malaysia nak tengok, boleh rupanya memilih imam melalui rancangan reality. Zaman tu sampai macam tu. Maksudnya Jerman tu adalah wartawan Islam di sana. Wartawan datang nak tengok apa benda ni. Masa tu Imam Muda Ashraf lah. Dan Masya Allah, benda tu benda yang positif lah. Orang mula nampak bahawa ada boleh lahirkan imam muda. Tapi apa berlaku, rating makin turun tau. Dan saya difahamkan kenapa makin turun, sebab masyarakat rasa perbincangan Imam Muda makin lama makin berat. Bincang pasal bab khilafiyah, bincang bab apa pendapat mazhab, bincang pasal benda-benda furuk kan. Dan time tu dah tak please the crowd lah. Apa berlaku, masa tu Astro buat balik rebranding dengan PU, dia bawa isu-isu sejagat, syukur, sabar, cinta. Ini isu-isu sejagat. Ringan-ringan lah kita kata. Dan masa tu PU keluar, saya masa tu sebenarnya ada seorang murabi saya lah. Murabi saya Ustaz Asri, dia minta untuk saya pergi
audition. Saya tak nak. Masa tu gap di antara asasi dengan UPU. Tengah menunggu kan, masa tu kan UPU nak tunggu lebih kurang dalam 3 bulan 4 bulan masa tu kan. Saya kata tak nak lah ustaz, tapi ustaz saya kata kalau kau tak pergi Rahmat, tak payah jumpa aku lah. Dia ajar macam rajuk lah. Saya pun pergi. Ni cerita betul ni. Saya pun pergi. Kalau tengok audition PU masa tu saya pakai slipper, saya pakai seluar jeans. Saya pakai slipper, pakai seluar jeans. Saya ingat lagi ustaz Aslim kata kau pergi cari kasut. Punyalah saya tak bersedia. Saya pergi turun Bukit Jalil tu cari kasut dan kita pun lalui exam and so on. Jadi maksudnya saya pergi tu atas nak menggembirakan guru saya, gembirakan guru saya, mak saya dengan ayah saya pun tak tahu pada waktu tu. Jadi pergi tu nak gembirakan guru saya. Yang keduanya pada waktu tu bila sampai tadi nak pergi tu sebab guru. Bila sampai saya nampak, weh aku kena masuk ni. Berubah pula lagi ni. Kenapa? Saya tengok semua old school. Semua maksudnya umur 40, 50. Saya kata ini ke pencetus ummah? Saya kena wakil orang muda. Jadi niat baru datang pula. Sebab masa tu saya tengok memang tak salah old school kan, tak salah sebab bahkan mereka ada hikmah, mereka ada kebijaksanaan. Berani cakap tak salah. Saya tengok dah genggam tu. Jadi tapi masa tu saya kata kena ada lah wakil orang muda. Sebab saya nampak memang saya seorang je, tak tahulah sebelum tu. Dia kata kena ada niat baru pula. Selain daripada menggembirakan permintaan guru saya nak jadi suara orang muda. Jadi alhamdulillah saya lepas ujian bertulis, ujian yang dikelola oleh Jabatan Agama Islam. Lepas tu saya lulus ujian lisan. Masa tu Quran, masa tu Ustaz Tarmizi dia suruh saya baca Quran, and then lepas ujian fiqh daripada juri-juri. So terjadilah apa yang terjadi, menjadi finalis pencetus ummah. Alhamdulillah. Artikel daripada Ustaz Azrizal. Ya, artikel baik. Ini diterbitkan pada tahun 2014. Betul. Beliau membuat luahan sebenarnya dari artikel tu. Beliau sendiri yang akhirnya berundur daripada lensa dakwah. Dakwah di bawah lensa. Beliau dengan tegas mengatakan ini adalah membinasakan, especially kepada mereka yang di bawah umur. Dia letak umur lah sebab mungkin bawah tu terlampau muda untuk kata berhadapan dengan masyarakat dalam topik keagamaan lah. Sebenarnya masa 2011 ataupun 2012 Ustaz Azrizal tulis dah Taubat Seorang Televangelis. Lepas tu baru populariti yang membinasakan. Saya dapat jawapan PU tu. Masa tu saya mula fikir, aku ni nak jadi apa? Saya tengok balik website saifulislam.com. Saya jumpa tulisan Ustaz Azrizal pasal dia dah jadi orang yang follower ramai. Tiba-tiba dia U-turn. Bahasa mudahnya U-turn lah. Kenapa? Saya baca, betul lah Ustaz Azrizal. Saya DM. Saya bukan DM, PM FB Ustaz Azrizal. Ustaz Azrizal balas pendek je. Dia kata apa? Saya simpan lagi FB Messenger dia kata apa? Istikharah dan tekad lah. Maksudnya mungkin jalan dia kena U-turn, jalan yang tak mungkin tak perlu Rahmat. Seolah lagi tu. Kita hukum berbeza. Saya kata tak apa, saya istikharah, saya musyawarah, dan saya tekad untuk teruskan juga. Tapi bila saya dah teruskan pada umur saya 20, sekarang saya lebih kurang 30 tahun, 10 tahun, apa yang Ustaz Azrizal cakap tu ada benarnya. Bahawa kita jangan terlalu beri exposure kepada pendakwah muda. Kenapa? 3 perkara. Pertama, pendakwah muda ni dia ada sifat hulu, melampau. Sebab apa? Sebab dia belum rasa lagi sepak terjang kehidupan. Dia masih belum rasa bahawa dia punya pendapat itu salah. Jadi dia melampau, dia bersemangat melampau. Jadi bila saya duduk sepanjang 10 tahun lah 2008-9 tahun. Hamasah tu lah. Semangat melampau. Jadi saya nampak betul. Sebab saya juga beberapa kali dalam kehidupan saya sebelum saya sampai usia 30 walaupun masih muda, pernah juga tersadung, terkucil. Dan saya kata, ini perlunya kita hari ini ada nama kematangan dalam kehidupan. Saya percaya Abang Bon sebelum sampai usia sekarang, masa muda dulu ada juga beberapa kesilapan dalam kehidupan. Semua orang begitu. Tapi sampai bila kita nak tunggu orang tu matang baru nak selesai? So saya pergi kepada yang kedua, kita perlu ada ekosistem. Maksudnya yang kita risaukan bila seseorang itu muda dan dia kesorangan. Muda dan dia tak ada siapa yang perlu dirujuk. Dia tak ada kawan-kawan yang akan tegur dia. Dan ini syukurnya saya untuk PU musim saya je. Kalau tak percaya, cuba Google. Minta maaf PU yang bermasalah bukan PU musim pertama. Ni fakta. 2, 3, 4. Yang 2, 3, 4 tak wati, main jumpa. Tak dulu. Kenapa PU pertama tak masalah? Kami saling tegur.
Kami ada usrah kami ada saling rahmat. Salah ni Rahmat entah bawa pandangan ni sampai sekarang kalau saya bagi pandangan yang salah pada media sosial saya, contoh saya kata haram buat benda ni, Piu Salman akan tegur, Piu Syahul akan tegur. Dan kalau Ustaz Syahul sendiri ada buat salah, Ustaz Syahul tak betul ni. Contoh isu Ustaz Syahul masa tu ala gapas ke apa isu serbuk kari. Ustaz tak betul ni Ustaz kita. Dan semua sangat suka untuk ditegur. Sebab apa? Terbuka. Kenapa? Sebab kami masuk PU pertama, minta maaf ya, PU 2, 3, 4. Sebab kami tak masuk sebab minta maaf sebab hadiah. Sebab kami PU pertama tak ada hadiah. Tak ada hadiah bang. Hadiah datang bila kami dah minggu ke-5, rating dah jadi 1 juta. Masa tu datang kereta Prius. Masa datang bank Islam, datang bank-bank semua datang kemudian. Masa minggu pertama, bayangkan punya teruk kami. Saya nak persembahan, saya pakai baju siapa sepah tu Syuaib. Saya pakai baju Syuaib. Punyalah kami tak ada wardrobe kami sendiri. Pakai wardrobe. Jadi bahasa kasarnya adalah kami ni tak buat sebab nak popular pada waktu tu. Tapi minggu ke-6 ke-5 saya tiba-tiba bukan duniawi ya. InsyaAllah lah. InsyaAllah pada waktu tu. Sekarang kena. So ujian duniawi tu masuk minggu ke-6. Ya, betul. Bila minggu ke-6 ke-5 saya tak ingat, tiba-tiba datang. Okey, juara boleh dapat 100,000 Terkejut. Dan serius. Contoh minggu ke-5 daripada minggu pertama sampai ke-5, kami akan buat persembahan depan kawan-kawan kami sebab nak dibaiki. Saya pernah bawa satu hadis, Ustaz Salman tegur Rahmat, hadis ni dhaif Rahmat, bawa hadis sahih yang ni. Punyalah mahabbah. Tak macam tanding. Tapi lepas datang hadiah 100,000, semua dah mula persembahan suruh. Sebab apa? Pecah rahsia. Tak sungguh. Memang ujian betul lah. Nak kata bahawa pertamanya semangat melampau orang muda. Yang kedua, kita bila orang muda ni kita berlumba-lumba. Bertanding untuk siapa dapat follow paling banyak. Siapa dapat like paling banyak. Itu menyebabkan orang muda akan tergelincir. Dan terakhir sekali, orang muda banyak dalam hidup dia belum selesai. Minta maaf sebut contoh, hal kemaluan belum selesai. Hal kemaluan maksudnya semua dah hal kemaluan, dia belum kahwin. Jadi dengan populariti tu, berapa ramai perempuan DM dia. Jadi gila tau. Dan bila dengan keadaan ramai perempuan, saya boleh tengok sampai sekarang DM saya penuh lagi dengan orang-orang yang kata nak berkenalan yang soalan. Dan tak salah. Tapi bayangkan dalam keadaan usia 22, 23, ada populariti, muka pula flawless, ustaz. Jadi mudah tergelincir. Sebab tu kalau tengok, tergelincir tu mudahlah dengan populariti dan selebriti. Allahuakbar. Tak tahu, kita tahu sebab program dia tak ada. Manalah tahu. Adakah untuk ada tak letakkan tak pesanan ataupun orang-orang muda ni nak masuk ataupun macam mana? Apa pendirian sekarang? Kalau dulu mungkin lain lah sekarang. Saya kalau orang tu betul-betul nak masuk tanding, sekarang ni saya kata 3. Saya suka guna ayat 3. Pertama, paling tidak dia dah habis belajar paling kurang degree. Tak ada ni pondok ke apa. Kenapa saya letak degree? Paling tidak dia dah melalui fasa ada supervisor. Dia dah melalui fasa bahawa ada jumpa orang tua. Ini saya rasa pertama yang kena letak. Walaupun betul dia mengaji pondok, ilmu tu ada kat mana-mana sahaja, tapi paling kurang dia kena lalui satu sistem yang membentuk apa yang pandangan dia sekarang. Tak nak dah sekarang ni belum habis belajar dah masuk pertandingan and then dapat populariti, dia lupa nilai ilmu. Yang kedua, tidak kalau orang tu dia nak masuk populariti sekarang, dia perlu ada endorsement oleh somebody. Saya minta endorsement. Maksud endorsement tu somebody tu bukan orang besar, bukan mufti ke apa. Paling tidak dia orang tu adalah orang berautoriti dalam bidang agama. Dia ni okey. Contoh. Dan yang terakhir tidak Jabatan Agama Islam dan juga stesen TV betul-betul ketatkan lagi prasyarat untuk seorang itu pergi ke tepi. Contoh, janganlah lagi hanya bagi soalan agama, bagi soalan pengajian am. Kenapa? Biar dia jangan ustaz tu jadi monoton je. Dia tak faham, dia tahu daripada segi agama je. Cuba dia tanya dia dasar ekonomi baru. Dia boleh jawab tak boleh. Kalau tak boleh, maksudnya dia tak layak untuk ke depan. Sebab kalau tak cara fikir dia, kalau dia nak berhadapan dengan masyarakat yang berbilang. Dia binary je dia punya. Kalau salah, kalau tu tak, dia ada grey area. Jadi bagi dia tanya soalan pasal sejarah. Rupanya sejarah Melayu pun dia tak tahu. Bagi sikit dia soalan pasal pantun Melayu kita. Jadi saya rasa kena tambahkan kepelbagaian pengetahuan am lah. Jadi insya-Allah barulah kita jumpa yang holistik lah. Yang matang lah. Dalam dunia social media ni adalah kejar engagement, kejar likers, kejar jumlah follower. Kalau ada Instagram tu ada glitch sikit, jatuh sikit, dah mungkin tak tidur malam. Dan dia kadang-kadang dia macam menuntut untuk orang dah macam tak ada garis yang kata ini baik, ini tak baik. Kadang-kadang kiblat dia adalah
asal dapat engagement, betul. dia kena buat. Nampak? Betul, kita berbalik pada tadi. Kita ada satu watak dalam diri kita sendirilah. Kita tidak boleh menjadi watak yang diminta-minta ataupun watak yang telah diprogramkan untuk kita lakon. Memang kita sebagai seorang pelakon, tapi kita berhak juga tanya, kena cerdik, tanya kenapa perlu ni, kenapa gini, kenapa gini. Saya pernah diarahkan, ada satu director daripada India di Indonesia. Di Indonesia. Jadi seorang producer, director mengarahkan satu drama komedi. Bagi dia komedi ni bagi orang ketawa, asal orang ketawa saja cukup. Sebenarnya masyarakat Malaysia ni lain. Di Indonesia ni dia terlampau banyak. Betul. Orang kata Jakarta tu pun macam satu Malaysia. Betul. 30 juta 30 juta di Jakarta saja. Kemudian dia punya hidup sana tu memang agak susah sikit. Jadi dia nak berhibur. Apa saja benda yang boleh dijadikan hiburan, itulah dia punya hiburan. Dan dia tidak tahu, dia tak mau tahu benda tu logik ke tak logik ke, benda tu membodohkan ke tak membodohkan, janji dia boleh ketawa. Itu. Dalam drama tu saya diminta orang kata dalam drama tu lah, skrip tu tulis ada satu benda bunyi yang kuat, saya sebagai ketua jabatan masa tu boleh keluar daripada pejabat, ambil kuali lah, tutup, ambil piuk, tutup kepala, semua lari ke tempat perhimpunan kecemasan. Rupanya dapat tahu ada kita punya pembaca kopi rupanya terkentut kat dapur. Jadi saya kata, ya Allah, kat mana logiknya yang aku nak turun dengan kuali, dengan piuknya, kan? Jadi meraihkan, orang kata membodohkan ataupun pada saya bukan membodohkan, kita mengikut saja apa yang disuruh tanpa nak protes dan nak tahu kenapa, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang logik, apa yang tak logik. Dia kata komedi tak logik. Yang tak logik itulah komedi. Saya tak boleh terima. Sampai 3 episod saya berhenti. Saya kata aku tak nak. Sebab aku ada maruah. Aku pun tahu. Sebab aku dikelilingi oleh penggiat-penggiat teater yang hebat-hebat kat luar. Dan kita juga adalah penggiat teater di Kuala Lumpur. Lebih lagi di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditaja oleh Dewan Bahasa. Kenapa aku nak bersikap macam tu? Yang sanggup nak membodohkan diri untuk memenuhi permintaan director. Yang pada saya itu adalah kehendak dia, bukan kehendak masyarakat. Betul. Sasar. Jadi saya rasa kalau saya tak buat pun ramai orang sokong saya. Betul. Daripada saya buat, ramai akan kecam. Ini ke? Sedangkan saya pengajar teater. Pengajar kepada budak-budak yang baru nak masuk dalam bidang seni lakon. Kita yang bagi dia asas, kita bagi dia latihan. Tiba-tiba benda lain kita buat yang kalau dia yang tak belajar pun tidak akan buat benda tu. Jadi kita nak letakkan diri kita kat mana? Nah, kita sebelum menjadi orang kata selebriti ni bukan boleh dipattern-patternkan. Ini macam gini untuk memudahkan kerja, untuk meraihkan orang kata sedikit duit dengan apa yang diarahkan, kita kena redha, kena terima. Nah, kita tidak macam kita sebagai remote control, apa yang nak jadilah. Jadi saya kata tak boleh, sebab kita ada pilihan. Betul. Jadi kalau untuk kita diberikan peluang, kemudian kita kena fikir, kita kena bincang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Saya rasa itu lebih bermaruah daripada kita terima apa sajalah asalkan dapat bayaran sudah. Dia punya implikasi dia akan buruknya apabila keluar dalam TV, kita pun tak sanggup tengok kita yang berlakon. Okey, Ahmad, apa orang cakap bottom line ataupun dalam sebenarnya menjadi influencer ni kalau betul baguslah, dan kita boleh mempengaruhi sisi kehidupan yang orang yang lebih baik sebab dia memang ikut kita kan. So tapi dalam dunia sekarang, dunia influencer di media sosial ni, apa bottom line dia? Macam apa boleh dan tak boleh yang paling basic lah sebagai
orang saya yang nak do perhatian. and don'ts lah saya kata. Do and don'ts, yes. Do and don'ts saya kalau dalam pada adik-adik semua yang kita sekarang banyak YouTuber, macam-macam istilah baru, TikTokers, istilah apa Twitterian, macam-macam lah. Macam-macam sekarang. Oh, jadi dia influencer ni, influencer saya tak kenal. Oh, dia famous kat Twitter. Oh, jadi dia famous kat Twitter je. Dekat TikTok tak. Okey. Jadi TikTokers Ustaz. TikTokers okey. Facebook tak ada langsung dia. Tak ada. Jadi untuk siapa-siapa pun, dia dalam arena mana pun, dalam bidang apa pun, dalam industri apa pun, satu hal lah, 3 hal lah saya kata. Jangan aibkan diri sendiri, jangan aibkan keluarga, jangan aibkan negara. Agama saya tak letak dalam ni sebab agama tu wajib dah. Tak payah bincang lah kan. Kau janganlah buat benda-benda pergi selfie depan kubur. Ada yang orang buat menari kat atas kubur. Oh, tu tak agama. Tapi 3 ni tolonglah kan. 3 ni benda yang paling asas. Jangan malukan diri sendiri. Ada orang kata tak apalah malukan diri sendiri demi konten, demi like. Ada sekarang saya tengok kat TikTok, saya tak sanggup nak main TikTok sampai sekarang walaupun satu video saya kat TikTok FYP. Ada juga tengok. Ada tapi buka, ya Allah apa ni konten macam ada satu budak tu konten dia adalah apa, makan spaghetti, keluarkan spaghetti kat hidung. Kita tahu itu adakah itu bakat adakah itu yang kau nak banggakan, tapi banyaklah like, banyaklah view, FYP lah. Itu kita tu malukan diri sendiri lah, malukan keluarga. Dia sampai cerita pasal hal keluarga, kutuk keluarga hanya sepanjang benda tu sebagai satu benda konten. Dan jangan kutuk negara. Berapa ramai orang sekarang YouTuber saya tengok membuat comparison, contoh di antara Malaysia dengan Indonesia, kutuk negara sendiri supaya viewers Indonesia datang sokong dia. Ada sekarang. Bukan Malaysia je, Indonesia pun ada. Orang Indonesia duk puji melambung Malaysia supaya Malaysia pula yang contribute pada viewers dia. So jaga maruah diri, keluarga dan juga negara lah. Agama semesti dan sewajibnya. Tu bottom line dia. Kalau kita dah berada dalam orang cakap spotlight ni lah. Spotlight. Maknanya spotlight ni maksudnya kita diikuti, sentiasa dicontohi. Mungkin Rahmat dengan Abang sini mungkin nafikan lah aku influencer apa kan. At a certain level mungkin ada beranggapan macam tu. Tapi tak banyak, mungkin sedikit ada yang look up untuk Abang sendiri. Abang dan Rahmat sendiri. So macam mana kalau kita dah ada dekat spotlight tu, kita nak bawa menjadi contoh yang baik kepada kita punya pengikut? Sebenarnya bila kita menjadi satu idola, influencer ataupun ikon, automatik kita terarah ke arah itu. Kata fitrahnya sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Sebab apa? Kita diperhatikan, kita dikelilingi, kita selalu menjadi bualan. Bila jumpa di luar, contoh kata kan, saya sekarang ni sejak akhir ni saya dah berhenti daripada semua industri hiburan. Berkata saya menarik diri lah daripada 2013 masa saya dinobatkan sebagai juara Maharaja Lok Mega. Saya rasa ini saat saya untuk berhenti, sebab untuk menjadi popular memang mudah, tetapi untuk mengekalkan populariti itu agak susah. Jadi pada saya, bila kita berada di puncak, inilah masanya untuk saya menarik diri. Kalau kita keluar semasa orang tak perlukan kita, orang dah lupa kita, itu maknanya kita keluar bukan waktu kita di puncak, itu waktu kita kena pijak. Jadi kita kena pilih. Apabila keadaan tu menyebelahi saya dan dah lama untuk menarik diri ke ini, sebab saya buat show di luar saja. Saya buat show, dinner show, function, majlis kahwin. Lebih mudah daripada saya ni sebab dah tak larat lah nak pulang balik berbon malam-malam, berlakon sampai jauh-jauh malam, sampai saya accident, total loss kereta. Jadi saya rasa cukup lah. Apabila berlaku benda-benda macam itu, saya meniaga roti. Tak, sebelum tu saya nak masuk ke Petronas, saya kena promotekan promosi produk Petronas. Contoh, saya kena buat promosi Premax 95. Lepas tu saya kena buat promosi kan dia punya Touch and Go. Lepas tu Settle. Saya kena berada di Petronas sebelum saya dapat sijil IKS untuk masuk kontra. Dia tak payah bayar saya tak payah bayar dia. Kalau tidak saya kena bayar nak masuk tu kena bayar letak 5,000 deposit. Consignment tu kan. Lepas tu bil 6 bulan. Tapi bila saya dah bantu dia, saya ambil B2 bill, dapat, kemudian saya dapat masuk free. Di mana saja dulu ke Petronas, itulah kedai saya, kedai mesra. Tugas saya
Orang isi minyak, saya ketuk kat cermin, cik, minta maaf, dah settle? Isteri saya dah settle kan dah? Tak, settle card. Settle card, apa tu? Bayar melalui settle. Apps. Macam mana cara dia? Saya panggil lah. Tapi dia bukan nak cerita pasal settle, dia nak settle pasal saya. Ini ampun kan? Saya kata, ya. Asal dia jadi macam ni? Saya kata, jadi macam mana? Kerja kedai minyak. Kan? Kenapa tak boleh ke? Sebenarnya saya ni peminat awak. Tapi saya rasa sedih lah awak jadi macam ni. Orang yang saya minat kerja macam ni. Saya kata kalau saya kerja macam ni pun halal kan. Betul dia. Tapi saya sebenarnya minat, saya sayang awak. Saya membesar dengan drama awak. Awak bagi saya, kita orang hiburan. Saya tak boleh lupa dengan awak punya masa pengantin. Awak pakai baju perempuan mengandung lah. Ada cerita depan tu. Lepas tu sekarang ni orang tu depan saya buat kerja-kerja Petronas. Bukan isi minyak ke? Tak ada, saya kata. Takkan saya nak cerita saya nak dapatkan ini, dapat ini, saya nak buat ini. Jadi saya tinggalkan dia dalam keadaan terpinga-pinga. Akhirnya ke sini dia kerja. Saya pun malas nak cerita panjang. Maknanya kita ni jadi perhatian. Apa yang kita buat, dia rasa macam sepatutnya abang bukan kat sini. Abang tempat lain. Kalau boleh jangan buat kerja ni. Saya dipunyai oleh dia. Saya ni. Jadi kita kena tahu harga diri kita. Rupanya peminat aku tak suka aku buat macam ni. Sebenarnya peminat aku tak boleh tengok aku macam ni. Dia suka aku dipuja, aku berada di atas. Ni saya punya peminat saya ni. Saya peminat abang. Jadi dia nak meletakkan saya ni di tempat yang tinggi. Dan dia walaupun saya tak tinggi, maruahnya tu nak tengok. Nak tengok abang tu mesti macam ni bau. Inilah aku punya ni. Tengok. Bukan cokiah, bukan kata pergi dengan belengah jual itu, jual ini. Ini kan sebenarnya daripada segi hidup kita, cara hidup kita, cara kita mencari makan, kalau boleh menjadi perhatian dia orang. Dia tak tahu susah senang kita. Betul. Yang dia tahu nak kita macam itu. Betul. Macam mana di belakang tabirnya kita macam mana, dia tak tahu. Dia tak ambil tahu. Jadi kalau kata soalan tadi, kita kena suka tak suka, kita kena jadi yang terbaik untuk kita dan untuk follower kita. Saya tak sangka sebenarnya saya ada pengikut. Sebab setakat ini, sekarang ini pun kalau saya makan, kata contoh di kedai mamak ke apa, semua makan, order saya seorang makan, tahu-tahu ada orang bayar. Itu biasa. Ada orang bayar. Kadang siapa dia? Tak, sebelah abang tadi. Tak tegur pun. Tak tegur pun, betul. Cuma dia sayang kat tangan dia angkat tangan. Itu je. Dan benda ni banyak kali berlaku. Sampai saya rasa macam, alamak, aku rasa macam bestnya. Tapi macam mana sampai ke peringkat itu, rupanya inilah kita punya penyokong kita, peminat tegar kita, kita punya circle kita. Di kalangan orang itulah yang menjaga kita supaya kita dalam keadaan yang terbaik. Setuju. Ya bang, lepas ni kita keluar makan sama, mana tahu. Okay. Rasa bila ada kau tu tahu tak payah. Dia seorang-seorang biasa kan. Dia kena seorang kan. Tak apa, saya meja lain. Okay. Rahmat, ni soalan terakhir lah. Guideline lah pada orang cakap, kita kadang-kadang random je, kadang nak tengok dia, kita suka, kita follow. Of course untuk generasi sekarang, macam mana mungkin boleh bagi guideline apa untuk memilih influencer yang yang boleh diikuti? Sekarang kalau saya tengok orang ada subscriber yang banyak ni sebab orang tu menghiburkan orang tu, ataupun ada niche yang sama. Betul. Contoh saya tengok ada subscriber ni, banyak subscriber dia sampai 120,000. Rupanya dia ni content anime. Jadi penyokong anime ikutlah siapa kamu nak follow. Cuma kepada content creator, kita kena ada dua prinsip lah. Kalau saya ada parti, ni prinsip saya. Apa prinsip dia? Prinsip dia adalah bermaruah dan bermanfaat. Bermaruah dan bermanfaat. Saya rasa dua perkara ni yang makin hilang pada akhir zaman, sebab Nabi sendiri sebut, kalau kamu tak ada iman maka lakukanlah. Kalau tak ada malu maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Jadi maksudnya malu ni apa? Maruah lah. Orang yang tak ada malu, dia tak ada maruah. Sebab apa, dia akan buat apa saja. So kepada follower ataupun penyebar konten ataupun content creator, ataupun sekarang lebih best disebut pempengaruh. Pempengaruh. Jadi pempengaruh. Kadang-kadang pempengaruh dia jadi pempengaruh. Biasa tak? Mengeruhkan keadaan. Jadilah orang yang bermanfaat dan juga orang yang bermaruah. Saya selalu
Saya ingat terkesan dengan satu program TV namanya Fattabi'uni. Ataupun ada satu soalan ditanya kepada rakyat ataupun kepada orang ramai. Tanya seorang perempuan yang sedang pilih buah, ada tengah tanya pada budak. Soalan dia apa? Laukana bainana ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah ada kat sini, apa Rasulullah pandang pada kita? Rasulullah malu ke dengan sikap kita? Kalau Rasulullah tengok history Google kita, Google history kita, ada ke daripada banyak-banyak Google history kita 90 dalam seminggu ni, ada tak benda yang bermaksiat, benda yang memalukan Rasulullah? Ataupun cuma kita kata kalau Rasulullah tengok benda yang kita subscribe, benda yang sanggup kita keluarkan duit, membahagiakan Rasulullah ataupun benda tu memburukkan ataupun buat Rasulullah malu tengok kita. So saya rasa ini soalan yang paling baik untuk tanya pada diri kita. Kita ni orang yang kalau Rasulullah ada depan ni, Rasulullah kata kita good job ataupun Rasulullah malu untuk mengaku kita sebagai umat. Wallahualam. Terima kasih Mahbun Rahmat atas perkongsian untuk sesi kali ini. Ini adalah Sembang Songkok Tinggi. Anda boleh stream kami di platform podcast dan juga boleh follow kami di social media Easy Share Official. Kita jumpa lagi. InsyaAllah.